Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mang selaku moderator kita pada malam yang mulia ini. Pihak penganjur muslimi muslimat yang mengikuti pengajian online kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan jenazah. Yang mana pada penghujung bab pengurusan jenazah, Imam Nawawi menyebut masail mangsurah, beberapa masalah yang bertaburan lah, bukan daripada satu bab. Bab ni sikit disebut dalam akhir daripada perbincangan berkenaan dengan jenazah. Jadi kita telah sampai kepada perkataan Imam Nawawi, wa yukrahul laghatu fil janazati wa itba'uha binar. Dan makruh laghat. Laghat ni cakap kita bising bangau, meninggikan suara pada jenazah ketika membawa jenazah ke kubur. Sama juga apabila kita sampai kubur, maka makruh kita bising bangau. Kadang-kadang orang kita ni dia tidak jaga perkara ini. Dalam perjalanan menghantar jenazah ke kubur saat itu bising bangau sekali atas jalan, maka hukum dia adalah makruh. Ia dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga masa di kubur, masa tanang, bising bangau sekali, hok duk buras sana, hok buras sini. Hok tu duduk gitu, hok ni duduk tepik wawa macam ke pasar. Perkara itu dilarang. Perkara itu adalah dilarang. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutbi'il janazata bisawt. Janganlah mengiringkan jenazah dengan suara. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, tetap makruh walaupun dengan berzikir. Meninggikan suara dengan berzikir dalam ketika kita menghantarkan jenazah ke kubur, hukum dia adalah makruh mengikut pandangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Dan perkara ini boleh kita tengok di dalam kitab Mughnil Muhtaj, yang mana kitab Mughnil Muhtaj mengatakan wala yarfa'u sawtahu biqira'atin wala dhikrin wala ghairihima, dan tidak meninggikan suaranya dengan baca Quran, dengan berzikir dan selain daripada keduanya. Baik, kalau nak berzikir dengan slow-slow itu tak ada masalah. Tapi meninggikan suara la ilaha illallah pakat suara ramai-ramai, hukum dia adalah makruh menurut pandangan sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i. Antaranya disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj oleh Khatib Asy-Syirbini. Dan Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kata Imam Nawawi, wal mukhtar badis sawab ma kana alaihi salaf min as-sukuti fi hal as-sayri ma'al janazah. Perkara hak yang betul adalah apa hak yang dilakukan oleh salafus salih dulu, iaitu diam pada ketika berjalan bersama dengan jenazah. Baik. Jadi kita kena ingatlah apa hak yang disebut oleh ulama fiqh. Jadi kalulah duduk berzikir la ilaha illallah pakat ramai-ramai tu sampai daripada perjalanan turun daripada rumah sampai ke kubur, hukum dia adalah makruh menurut pandangan sebahagian daripada ulama fiqh. Baik. Dan makruh juga wa itba'uha binar, memperiringkan jenazah dengan api. Maksudnya kita kata jenazah kubur saat ni tu sekali dengan api, bawa api, hukum dia adalah makruh. Baik, kerana hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutbi'il janazata bi sautin wala binar. Jangan memperikutkan jenazah, jangan mengiring jenazah dengan suara, dan jangan juga dengan api. Jadi
Kita masuk masalah lain pula. Masalah walau ikhtalaqa muslimuna. Masa lagi hak yang perlu kita kena sebut. Masalah bising bangun ni ketika duduk di kubur. Saat ni kita kata dalam perjalanan menuju ke kubur. Baik. Dalam perjalanan menuju ke kubur. Hukum dia adalah makruh. Sama juga ketika duduk kubur. Jadi ketika duduk kubur pun tak comel. Kita meninggikan sesuatu. Ya sepatutnya tak perlulah bising bangun sekali. Aduh, ni sikit lagi. Tak perlu bising bangun sekali. Jadi orang boleh buat tanpa bising bangun. Kenapa kita nak buat macam kita buat sampai ke bising bangun? Jadi kalau kita buat sampai ke bising bangun, jadi bermakna kita masih menggunakan adat kita duduk kedai kopi, adat kita duduk pasau lagi ke kubur. Sepatutnya kita duduk kubur saat itu kita kena banyak tafakur, berfikir tentang diri kita, tentang kematian. Maka bukanlah untuk kita benda bising bangun. Baik. Habis bab tu. Kita masuk bab lain pula. Katanya walau ikhtalaqa muslimuna bi kuffarin wajaba ghuslul jami' was-salah. فإن شاء صلى على الجميع بقصد المسلم وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما. Baik. Sekiranya ikhtalaqa muslimuna bi kuffar, bercampur orang Islam dan orang kafir. Jadi sekarang ni kita kata orang Islam yang bukan mati syahid ma'rakah wajib kita kena semayang. Orang kafir haram semayang. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. Mu jangan semayang di atas orang pun dari kalangan mereka itu selama-lamanya. Jangan semayang. Jadi sembahyang kepada orang kafir hukum dia adalah haram, dilarang. Sembahyang kepada orang Islam yang mati selain daripada syahid ma'rakah, hukum dia adalah wajib. Cuma sekarang ni bercampur di antara jenazah orang Islam dan orang kafir, yang mana kita tidak dapat membezakan di antara jenazah orang Islam dan jenazah orang kafir. Kita tidak dapat membezakan. Baik, mungkin mana hilang identiti orang sebab berlaku kemalangan sampai ke kita tak tahu mana orang Islam, mana orang kafir. Tapi ada orang Islam, ada orang kafir. Tak tahu mana sih. Okey, bercampur. Sekarang ni apabila bercampur di antara jenazah orang Islam dengan orang kafir, apa hak yang perlu kita kena buat? Apa hak yang perlu kita kena buat? Kata ulama, kata Imam Nawawi, wajaba ghuslul jami'. Wajib oleh ghuslul jami', mandi kesemua. Okey, jenazah orang hak yang ada 10 orang tu, 4 orang kafir di situ, 6 orang Islam situ, 10 kita mandi belaka. Tapi kalaulah jelas hak mana kafir, hak mana Islam, hak tu masalah lain lah. Hak ni tak jelas. Hak mana kafir, hak mana Islam. Maka ketika tu wajib kita mandi belaka. Okey, wajib mandi belaka. Kalau 10 orang mandi. Lepas daripada wajib mandi belaka, lepas tu wajib juga wassalah dan sembahyang. Wajib sembahyang. Wajib kena sembahyang. Cuma cara sembahyang 2 kaedah. Kaedah yang pertama, dia semayang di atas 10 jenazah tersebut. Maksudnya letak 10 jenazah depan, semayang belaka. Cuma dengan qasad sembahyang untuk orang Islam daripada kalangan mereka itu. Aku semayang di atas jenazah Islam dari kalangan 10 orang ni. Bukan semayang belaka. Kalau semayang belaka tak boleh. Aku semayang atas 10 jenazah ni tak boleh. Sedangkan kita yakin benda di kalangan mereka itu ada orang yang bukan Islam. Baik. Itu kaedah yang pertama. Yang disebut oleh Imam Nawawi, fa in syaa'a shalla 'ala al-jami' bi qasdil muslimin. Kalau dia berkehendak, dia semayang. Kalau dia nak berkehendak, maka dia semayang di atas sekalian dengan qasad orang Islam saja. Saja aku semayang di atas jenazah Islam dari kalangan mereka ini. Baik. Wa huwal afdal wal mansus. Dan ini hak yang paling afdal dan al-mansus yang dinaskan. Yang dinaskan oleh kalau sebut kata al-mansus, mungkin ia adalah perkataan Imam Syafi'i dan mungkin pandangan Imam Syafi'i, dan mungkin ia adalah pandangan ashab Syafi'i. Jadi benda ni disebut secara jelas oleh ulama mazhab Imam Syafi'i. Diambil daripada pandangan Imam Syafi'i ataupun diambil daripada pandangan ashab Syafi'i. Yang penting benda ni disebut secara jelas. Ini yang lebih afdal.
Aw ala wahidin fa wahidin. Ataupun dia sembahyang di atas seorang, lepas tu seorang. Nawiyanis salata alaihi in kana muslimah. Dia berniat sembahyang atasnya sekiranya dia orang Islam. Okey, jadi 10 orang dia 10 kali sembahyang. Mayat yang pertama, niat lagu mana? Saja aku sembahyang di atas mayat ini sekiranya dia orang Islam. Saja aku sembahyang di atas mayat ni sekiranya orang Islam. Baik. Lepas tu sembahyang. Kalau 10 orang 10 kali. 100 orang 100 kali. Tapi yang mudahnya adalah kaedah yang pertama. Yang hak tu hak yang lebih afdal. Lepas tu nak doa lagu mana? Doa. Okey, doa dia lagu ni. Wa yaqul, dan berkatalah ia, Allahumma ghfir lahu in kana muslimah. Ya Allah, berilah keampunan kepadanya jika dia adalah orang Islam. Ni kalau dia semayang atas seorang-seorang. Kalau dia semayang atas ramai sekaligus, dia niat saja aku semayang di atas orang Islam dari kalangan mereka. Maksud doa, Allahumma ghfir lil muslimina minhum. Ya Allah, berilah keampunan kepada orang Islam dari kalangan mereka. Ni benda penting yang kita kena tahu. Sebab benda ni mungkin dalam seumur hidup kita, kita akan lalui. Kita akan lalui. Contoh kita kata hak yang berlaku di tsunami sebagai contoh. Ramai mana hak yang mati. Yang mana apabila mati, jumpa mayat, maka dalam proses pengecaman mayat saat itu tidak jelas. Mayat saat itu orang Islam ke orang hak yang bukan Islam. Sebab jumpa mungkin dalam 2-3 hari dah sebagai contoh. Jadi kita nak urus dengan segera. Okey, cara dia begini hak yang perlu kita kena buat. Dan mungkin kita kata apabila berlaku aksiden sebuah bas, yang mana dalam sebuah bas saat itu macam-macam, ada orang bukan Islam pun ada, orang Islam pun ada. Lepas tu mati belaka. Kita tidak tahu hak yang mana Islam, hak mana bukan Islam. Dalam proses pengecaman saat itu tak dapat nak cang hak mana orang Islam, mana bukan Islam. Maka cara dia sebagaimana hak yang disebut tadi. Baik. Habis bab tu, kita masuk bab lain pula. Wa yushtaratu li sihhatis salati taqaddumu ghusli. Disyaratkan untuk sah sembahyang jenazah mesti sebelumnya kena mandi. Jadi kalaulah dak mandi lagi jenazah, kita nak sembahyang dah, maka tidak sah. Syarat nak sembahyang jenazah mesti setelah daripada mandi. Kita gaduh. Orang mandi lambat mari. Kita kata amun nak sembahyang atas jenazah ni, biarlah sembahyang dululah, biar dak mandi lagi pun. Tak boleh. Mesti kena mandi dulu. Sama juga. Biasa berlaku kepada orang yang sembahyang jenazah ghaib. Orang yang nak sembahyang jenazah ghaib, pastikan jenazah tu telah dimandikan, baru boleh dia sembahyang jenazah ghaib. Baik. Adakah disyaratkan kafan sebelum daripada sembahyang? Mengikut mazhab Imam Syafi'i tidak disyaratkan. Kafan sebelum daripada sembahyang tidak disyaratkan. Maksudnya, kalau belum lagi dikafankan jenazah, tiba-tiba kita bahan dah. Kita bahan dah. Kawan tu baru siap mandi. Sapu. Tak kapan lagi. Kita Allahu Akbar bahan dah. Kita kata. Maka hukum dia sah. Cuma makruh. Kata ulama, wa tukrahu qabla takfini. Kata Imam Nawawi, makruh. As-salatu alal janazah qabla takfini, sebelum daripada dikafankan jenazah. Baik. Mandi wajib sebelum daripada sembahyang. Kafan sunat sebelum daripada sembahyang. Maksudnya boleh kita sembahyang sebelum daripada kafan dan boleh kita sembahyang selepas daripada kafan. Katanya falau mata bihadmin wa nahwi wa ta'azzara ikhrajuhu wa ghusluhu lam yusalla alaihi. Orang akan tanya dah, kalau kita kata mandi saat ni tu, mandi adalah syarat sah sembahyang jenazah. Andai kata orang tu jatuh dalam lega, mati dalam, nak ambil tak boleh? Boleh tak kita pergi sembahyang? Jawapannya tidak boleh. Itu pandangan mu'tamad. Tanam begitu. Sebab sembahyang mesti setelah daripada dimandikan. Apabila tidak boleh mandi, maka tidak sah sembahyang. Ini maksud daripada perkataan Imam Nawawi, falau mata bihadmi, sekiranya mati seorang dengan sebab runtuhan, wa nahwihi, dan seumpama runtuhan. Kita kata tenggelam. Runtuhan bangunan. Bangunan jatuh. Duduk dalam. Macam contoh-contoh negara yang berlaku peperangan. Kita mungkin kalau negara kita bangunan besar lagu mana pun, kalau misalnya runtuh, bawa anak sekejap je. Yang penting kerajaan ke roh. Kalau orang kampung dah buat cetong. Kerajaan ke roh, buat mari belaka peralatan dia sekejap je. Baik. Yang payah negara berperang. Negara berperang, kita kata peralatan saat itu tidak lengkap negara berperang.
bong bahang bong zutik baru nak besar tu orang padalang belaka senyap padalang mati. Lepas tu kan ni kita wajib kita semayang tau. Okey, jawapannya adalah tak wajib kita semayang. Itu maksudnya pada umat bihadmin wa nahwi, sekiranya mati seorang dengan sebab runtuhan, yang seumpama runtuhan tertimbus, wa ta'adzara ikhraju, dan tidak boleh untuk dikeluarkannya, wa ghusluhu, dan untuk dimandikannya, lam yusalla alaihi, tidak disembahyangkan ke atasnya. Tak boleh dah nak sembahyang. Sebab sembahyang mesti selepas daripada mandi. Dan pandangan ini adalah pandangan yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Dan pandangan ini disebut oleh Imam Mutawalli dari kalangan ulama yang sebelum daripada Imam Nawawi. Baik. Sehingga Kang Imam Nawawi menyebut dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab bahawasanya permasalahan ini tidak ada khilaf. Tetapi ada sebahagian daripada ulama mutaakhirin dalam mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya boleh sembahyang, bukan tetap kena sembahyang. Ada sebahagian daripada ulama mutaakhirin dalam mazhab Imam Syafi'i. Kerana mereka melihat bahawasanya apabila dituntut kepada kita melakukan 4 perkara, mandi, kapang, sembahyang tak nak. Okey, dituntut kepada kita 4 perkara. Kalau kita mampu buat 4-4, maka wajib kita kena buat 4-4. Kalau kita tidak mampu buat sebahagian, maka dia tidak gugur benda yang mampu kita buat. Ataupun dalam kaedah menyebut al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Benda yang mudah dia tidak gugur dengan sebab adanya benda yang payah. Jadi kalau kita tidak mampu untuk buat sama sekali, kita buat setakat kita mampu. Kita maksudnya. Itu pandangan sebahagian daripada ulama mutaakhirin dalam mazhab Imam Syafi'i. Seterusnya kata dia, wa yushtaratu an la yataqaddama 'ala al-janazati al-hadirah. Disyaratkan bahawa tidak terdahululah ia, mana tidak terdahulu, tidak duduk duduk depan di atas jenazah yang hadir. Kalau misalnya kita jenazah yang hadir, maksud jenazah yang hadir begini. Jenazah yang hadir adalah jenazah hadir. Jadi kalau kita letak jenazah depan, kita jangan duduk depan jenazah. Nisbah kepada arah kiblat. Kita kena duduk belakang jenazah. Kerana jenazah ni dia menempati imam. Sebagaimana kita nak sembahyang berjemaah, tidak boleh kita duduk depan daripada imam. Begitu juga kita nak sembahyang jenazah, tidak boleh kita duduk depan di atas jenazah. Jadi biar jenazah duduk depan, kita duduk di belakang. Itu hukum dia. Disyaratkan begitu. Berbeza jenazah yang ghaib. Jenazah yang ghaib tak ada masalah. Hidup belakang kita pun. Kita sembahyang sini. Jenazah yang kita sembahyang tu duduk negeri yang di belakang tu. Balik naik. Kita kan kiblat balik jatuh kan. Negeri yang jenazah kita sembahyang tu negeri yang duduk balik naik. Maka tu tak ada masalah sebab jenazah yang ghaib. Manakala jenazah yang hadir mesti kena duduk depan. Baik. Ini mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita pergi Mekah, lepas daripada sembahyang jenazah, lepas daripada sembahyang fardu, ada semua sembahyang jenazah. Jenazah dia tak tempat dia atas depan. Jenazah dia tak tempat dia depan. Kenapa dah kan? Jenazah dia tak tempat dia depan. Tiba-tiba orang yang sembahyang saat itu duduk kepada pihak kiblat. Duduk pada pihak kiblat di hadapan jenazah. Jenazah di belakang. Mengikut mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Mengikut mazhab Imam Syafi'i tidak sah sembahyang jenazah begitu kedudukan. Walal qabri 'ala al-madhhab fihima. Dan tidak juga kubur. Kubur ni maksud dia, dia tidak boleh kalau misalnya nak pergi sembahyang kubur. Dia nak duduk depan. Jadi kubur sini, sepatutnya dia kena duduk gitu. Sepatutnya. Tiba-tiba dia duduk depan. Jenazah duduk belakang. Juga tidak memadai. Baik. Tidak memadai kerana disyaratkan tidak mendahului ia di atas jenazah yang hadir dan tidak mendahului di atas kubur. Ini adalah madhhab fihima, di atas mazhab pandangan yang lebih kuat pada kedua masalah ini. Mazhab ini adalah pandangan yang lebih kuat di dalam meriwayatkan mazhab Imam Syafi'i. Baik, ini istilah mazhab kita ada bincang dah dulu pada muqaddimah kitab Minhajul Talibin. Baik, di mazhab ni adalah sama ada daripada 2 tariq ataupun beberapa tariq dalam meriwayatkan mazhab. Pandangan yang lebih kuat daripada 2 tariq
ataupun beberapa tarik dalam meriwayatkan mazhab. Jadi bermakna di sana ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan sah. Jadi tidak menjadi masalah lah bagi orang yang berada dalam Masjidil Haram, mayat duduk depan, dia duduk depan, mayat duduk belakang, dia duduk depan, lalu dia sembahyang jenazah tersebut. Atas pandangan yang dhaif. Namun pandangan yang mu'tamadnya adalah tidak sah. Seterusnya katanya wa tajuzu salatu alaihi fil masjid. Dan harus sembahyang alal mayyit fil masjid, dalam masjid. Dia masalah sembahyang jenazah dalam masjid ni antara hukum yang dibincang oleh ulama fiqh. Ada sebahagian ulama fiqh tidak membenarkan sembahyang jenazah di dalam masjid. Ada sebahagian yang lain membenarkan. Kalau sekiranya jenazah saat itu akan mengotori masjid dengan darah dia dan seumpamanya, maka jelas sepakat ulama mengatakan tidak boleh kita sembahyang jenazah dalam masjid, bawa masuk jenazah dalam masjid kerana ia mengotorkan masjid. Itu jelas. Tapi ketika jenazah saat itu tidak mengotorkan masjid, boleh tak kita nak sembahyang jenazah dalam masjid? Di sini berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab, di kalangan ulama mazhab. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, boleh kita sembahyang jenazah dalam masjid. Kerana Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, pernah Nabi SAW sembahyang di atas dua orang sahabat. Yang pertamanya nama Sahal, yang keduanya nama Suhail. Rasul pernah sembahyang dalam masjid di atas dua orang sahabat. Yang pertamanya nama Sahal, yang keduanya nama Suhail. Sebab itulah sebahagian daripada ulama, antaranya ulama mazhab Imam Syafi'i, mengatakan lebih afdal kita sembahyang jenazah dalam masjid kerana melihat masjid adalah tempat yang paling mulia. Baik. Ada pun hadis yang melarang sembahyang jenazah dalam masjid. Semua hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, bukan hadis yang sahih. Seterusnya dalam bab sembahyang jenazah katanya wa yusannu ja'du sufufihim thalathatan fa akthar. Sunat menjadikan saf-saf mereka itu, orang yang sembahyang di atas jenazah, sebanyak 3 saf ke atas. Sunat buat 3 saf ke atas. Kerana dia? Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Kata Nabi SAW, man salla alaihi thalathatu sufuf faqad wajabat. Sesiapa yang 3 saf sembahyang di atas dia, maka wajib dia mendapat syurga Allah, wajib dia mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ni kita kena sebut berarti molek. Jadi apabila kita sembahyang jenazah ramai-ramai, dia comel kita buat sekurang-kurang 3 saf. Kita buat sekurang-kurang 3 saf. Walaupun orang ada 10 orang je, buat 3 saf. Supaya kita dapat fadilat apa yang disebut oleh Nabi SAW. Tapi bukanlah bermakna mesti buat 3 saf. Bukan bermakna begitu. Kalau buat 1 saf pun tidak menjadi masalah. Dan boleh kita buat lebih daripada 3 saf. Sebab ada juga setengah orang tua kat kita ni, kalau orang ada dalam 100 orang, dia buat 3 saf. Jangan buat lebih daripada 3 saf. Buat 3 saf je, buat 3 saf je. Itu salah. Bukan begitu. Jadi maksudnya adalah 3 saf ke atas. Sebab itulah dalam kitab dikatakan yusannu ja'alu sufufihim thalathatan fa akthar. Sunat menjadikan saf-saf mereka itu sebanyak 3 saf ke atas. Baik. Seterusnya kata Imam Nawawi lagi, wa idza sulliya alaihi fa hadara man lam yusalli salla. Apabila telah disembahyang ke atas mayat, tiba-tiba hadir mereka yang belum sembahyang, maka hendaklah orang yang belum sembahyang tu sembahyang. Maksud sunat orang yang tak sembahyang lagi sembahyang, walaupun jenazah tu telah dilakukan ataupun telah disembahyangkan ke atasnya. Bahkan kalau telah ditanam sekalipun tetap sunat sembahyang. Sebagaimana Nabi SAW sembahyang kepada seorang perempuan yang menjadi penyapu di masjid Nabi SAW
apabila perempuan itu mati dan dikebumikan tanpa diberitahukan kepada Nabi SAW. Ini biasalah kita buat. Jadi kalau kita sampai lewat, orang sudah ada semayang, kita pun pakai semayang. Kalau ada semayang, kita pergi semayang kubur. Baik. Wa man shalla la yu'idu 'ala as-sahih. Sesiapa yang telah sembahyang di atas jenazah. Baik. Tidak mengulangi, ia akan sembahyang di atas jenazah mengikut pandangan yang sahih. Bagi semayang dah. Tiba-tiba ia nak semayang pula. Maka tidak disunatkan. Tidak disunatkan maksudnya tidak dituntut. Tapi kalau dia buat pun tidaklah sampai kepada haram. Cuma tidak dituntut. Sebahagian daripada ulama kata tak apa nak buat pula, tapi tidaklah disunatkan. Kerana melihat kepada sembahyang jenazah itu adalah doa. Banyak kali kita doa kepada si mati tidak menjadi masalah. Baik, tapi mengikut pandangan yang sahih tidak lagi disunatkan kita sembahyang pula. Wala tu'akharu li ziyadati musallin, dan tidak dilewatkan sembahyang jenazah untuk menambah orang sembahyang. Jadi dapat apa dak sembahyang lagi kan? Tunggu dulu ramai lagi sebuah bah tu. Tak sampai lagi. Kita tunggu dulu. Dah lama mana tunggu. Ada setengah jam lagi. Itu tidak disunatkan. Sebab apa yang dituntut kepada kita adalah asri'u bil janazah, kata Rasulullah. Hendaklah segera kamu dengan pengurusan jenazah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi kalau sekejap atau tidak menjadi masalah, sekejap je. Tapi jangan tapi sekejap pun tengok orang tertentu lah. Orang yang tertentu. Orang tertentu contoh keluarga dia, itu tidak menjadi masalah. Sekejap. Tapi lama pun tidak disunatkan begitu. Betul lagi kalau orang lain. Kalau teruk lagi, bukan nak tunggu orang semayang. Nak tunggu anak balik. Anak pun nak bayar pun. Nak tunggu anak balik. Jangan mayang lagi lah. Biar tunggu anak dia sapa dulu. Lepas tu, sapa dah anak dia. Sapa. Mana anak dia? Dia cuci rokok lagi. Allah, ni ada pernah berlaku. Anak dia cuci rokok di ni. Sebab ngatuk ni atas kereta sampai sini ni. Jangan isap rokok kejap. Orang dah tunggu nak semayang Kawan ni, sapa dah. Mari tengok kejap. Siapa dah bayar dah, udah bayar. Anak dia pula duduk luar duduk bayar. Tu nak comel lah buat kerja gitu. Kalau misalnya nak tunggu sembahyang boleh tahan sikit. Tu pun tidak disunatkan. Baik. Sebab disunatkan kepada kita menyegerakan sembahyang kepada si mati. Baik. Dia tidak dilewatkan sembahyang jenazah kerana nak menambahkan orang sembahyang ni dulu. Yang pertama sekali, kita ada dah nak sembahyang. Kita ada dah nak sembahyang. Tapi nak tunggu gambar sikit. Atau tak sunat waktu. Orang sembahyang. Lepas tu yang lewat saat ini sembahyang kubur. Sebab kita disegerakan pengurusan, dituntut kita segerakan pengurusan jenazah. Yang pertama. Yang keduanya, jemaah yang pertama sembahyang dah. Tunggu sekejap sebab ada jemaah yang kedua pula nak sembahyang. Tidak disunatkan begitu. Biar yang jemaah kedua nak sembahyang ikut. Itu maksud. Seterusnya katanya waqatilu nafsihi ka ghairihi fil ghusli was salah. Orang yang membunuh dirinya seperti orang lainnya pada mandi dan sembahyang. Antara dosa besar adalah orang tu dia bunuh diri dia sendiri. Orang yang bunuh diri dia sendiri, kalau sekiranya dia mati dalam keadaan Islam dan Allah Ta'ala tidak ampun dosa dia, dia akan dihumbang dalam neraka. Tapi penghujung dia adalah syurga kerana dia mati dalam keadaan dia orang Islam. Dan lagu mana orang bunuh diri masih lagi dikirakan dia orang Islam adalah ketika dia bunuh diri itu, dia i'tiqad perbuatan bunuh diri saat itu adalah haram. Maka dia masih dikirakan orang Islam. Tetapi kalaulah dia bunuh diri serta dia beriktikad perbuatan bunuh diri adalah halal, boleh, maka terkeluar daripada agama Islam. Dia mati dalam keadaan kufur kerana dia telah menghalalkan perkara yang diharamkan dengan ijma' ulama. Baik. Cuma kita apabila orang tu orang Islam, dia mati dalam keadaan dia membunuh diri dia sendiri, dia gantung. Niat dia kita tak tahu. Adakah dia i'tiqad harus bunuh diri ataupun tidak? Maka pada zahirnya kita hukum dia sebagai orang Islam. Pada zahirnya kita hukum dia sebagai orang Islam. Dan orang yang bunuh diri saat itu, kita mengharapkan dia masa dia nak mati saat itu,
Masa dia bunuh diri saat itu, dia gila. Kita mengharapkan begitu. Orang yang warah, tak buat kerja gitu. Kita mengharapkan dia orang gila. Apabila dia orang gila, maka dia bukan mukallaf. Mengharapkan perbuatan dia, ketika dia buat saat itu, dia adalah bukan mukallaf. Baik, nampak tak kan? Perbuatan mukallaf, ia bukanlah satu kesalahan. Kerana dia bukan mukallaf. Baik. Daripada segi hukum, tetap kita kena semayang, tetap kita kena mandi. Tapi, orang-orang yang dikenali dengan orang soleh, orang yang dikenali dengan orang-orang baik, tidak sepatut disemayang kepada orang bunuh diri. Okey, kita buat benda yang wajib saja. Tapi sampai ke ulama-ulama pakak turun semayang, hak tu tak comel. Sebab dia, sebab hak yang comelnya adalah kita menzahirkan kita tidak bersetuju dengan perbuatan tersebut, dan pengzahiran tidak bersetuju saat itu sebenarnya bukan untuk si mati dah. Untuk orang yang masih hidup, jangan buat benda yang sama. Itu maksudnya. Katanya walau nawal imamu salata ghaib wal ma'mum salata hadir aw akas jaz. Sekiranya berniat imam sembahyang ghaib, makmum niat sembahyang hadir. Mayat ada depan. Tu imam dia tak mau sembahyang mayat ni. Dia nak sembahyang mayat lain. Makmum niat atas mayat ni. Boleh ke tak? Hukum dia adalah harus. Aw akas ataupun sebalik. Sebaliknya, tu imam niat sembahyang hadir, makmum niat sembahyang ghaib. Mari sembahyang. Siapa mati sekian-sekian, Allah padanglah. Padanglah. Orang yang orang ajak dia sembahyang saat itu, dia tahu orang ni pernah berlafaz dengan perkataan kufur. Kita nampak dah kan? Dan di sisi dia orang ni tak pun bertaubat. Tapi orang lain tak tahu. Orang lain tidak tahu. Maka apabila dia mengetahui orang tu melafazkan perkataan kufur, tak boleh dia sembahyang. Orang lain apa? Orang lain zahir apa yang mereka tahu. Jadi untuk mengelak daripada fitnah, orang ni pun sembahyang kok, tapi tak niat sembahyang atas ni. Dia niat sembahyang atas jenazah yang lain. Untuk imam niat sembahyang atas jenazah ni, maka hukum dia adalah dibolehkan. Setengahnya katanya wadafnu fil maqbarati afdal. Tanang di perkuburan itu lebih afdal. Maksudnya apabila kita mati, kita nak tanam tepi rumah kita boleh tak? Boleh. Nak tanam tepi rumah, nak tanam dalam rumah boleh. Tanam dalam rumah boleh. Dalam bilik dia saat itu tebuk tanah, tebuk bilik tanah dalam rumah. Boleh, tak ada masalah. Sebagaimana Rasulullah ditanamkan dalam rumah Aisyah. Boleh, tak ada masalah. Cuma Nabi sebab ada dalam hadis Nabi sebut. Tapi boleh kita tanam di mana-mana tempat. Baik. Cuma mana lebih afdal kalau kita tanam tepi rumah kita ataupun tanam kubur, lebih afdal kita tanam di rumah. Baik. Setengahnya wa yukrahul mabitu biha. Makruh bermalam di kubur. Malam di kubur. Jadi temang oi. Orang mati siang kita temang pagi. Temang. Hukum dia adalah makruh. Wa yundabu satrul qabri bi thawbin wa in kana rajulah. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dululah. Berhenti awal sikit. Biasa kita berhenti pukul 10.30. Kita start lewat, kita berhenti awal. Tak apalah. Sebab ada masyaqqah sikit malam ni. Jadi minta maaf banyak. Mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti awal sikit Ustaz malam ni Ustaz Man. Baik Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Sudah selesai kelas kita pada malam ni. Jadi insya-Allah pada segi seterusnya kita akan sambung pula pada malam esok insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada soalan kita tanya pula malam esok dah. InsyaAllah kita akan sambung malam esok.